Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan tengok subtopik 6.4 iaitu sifat-sifat kimia bagi asid dan alkali. Tapi hari ini kita tengok sifat kimia bagi asid sahaja dulu ya. Okey, so apa yang awak perlu tahu dalam subtopik ini ialah merumuskan sifat kimia asid dengan menjalankan eksperimen tindak balas antara asid dan base. Yang kedua, asid dan logam reaktif. Dan yang ketiga, asid dan karbonat logam. Okey, so untuk sifat kimia asid, sifat kimia ni maksud dia ialah tindak balas yang boleh berlaku antara asid dengan bahan lain lah. Okey, so untuk asid dia ada 3 tindak balas, iaitu yang pertama, asid ini boleh bertindak balas dengan base. Yang kedua, asid ni boleh bertindak balas dengan logam reaktif. Dan yang ketiga, asid boleh bertindak balas dengan karbonat logam. So kita akan lihat sebentar lagi. Baik, so kita lihat gambar yang diberi kat sini. Dia kata pengembungan belon dengan menggunakan cuka dan serbuk penaik. Okey, so boleh buat aktiviti ni dekat rumah. Boleh guna botol air plastik yang kecil tu. Okay, boleh masukkan cuka ke dalam botol tersebut. Kemudian awak ambil belon, masukkan serbuk penaik. Ataupun kalau kat rumah tu nama dia soda bikarbonat tu kan. Okay, awak masukkan soda bikarbonat ke dalam belon. Kemudian awak angkat belon ni supaya serbuk penaik tu masuk dalam cuka. So nanti cuka itu akan bertindak balas dengan serbuk penaik, membebaskan gas karbon dioksida, dan gas karbon dioksida yang terbebas tu akan mengembungkan belon ini. Okey, so ini ialah salah satu aplikasi tindak balas antara asid dan base. Okey, so boleh cuba buat di rumah. Okey, so kita lihat dulu, sebelum kita lihat sifat kimia asid, diberi dekat sini sifat fizik. Okey, so kita ada dua sifat, sifat fizik dan sifat kimia. So kita lihat dulu sifat fizik bagi asid. Okey, yang pertama, asid ni berasa masam. Ini ialah dia punya sifat fizik. Asid juga boleh menukarkan warna kertas litmus biru lembap kepada merah. Okey, yang ketiga, asid mempunyai pH kurang daripada 7. Itu ialah sifat fizik. So ada 3 sifat fizik bagi asid: masam, menukarkan kertas litmus biru kepada merah, dan mempunyai pH kurang daripada 7. Okey, itu ialah sifat fizik. So now sekarang ni kita nak tengok sifat kimia ataupun dia punya tindak balas. Okey, so saya cakap tadi dia ada 3 3. Sebenarnya dia dah ada rumusan dekat belakang ni, dekat muka surat 157. Okey, boleh tengok dekat muka surat 157. Okey, asid boleh bertindak balas dengan base dan akan menghasilkan garam dan air. Okey, asid juga akan bertindak balas dengan logam reaktif untuk menghasilkan garam dan gas hidrogen. Yang ketiga, asid boleh bertindak balas dengan karbonat logam menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Sebenarnya kalau dalam tindak balas itu asal ada perkataan karbonat je, hasil dia ada gas karbon dioksida. Okey, so cuba kita lihat satu persatu. Yang pertama, asid plus base menghasilkan garam dan air. Contohnya digunakan kat sini asid nitrik. Okey, bertindak balas dengan base. Okey, base diberi kat sini ialah logam oksida, kuprum oksida, CuO. Kemudian dia akan menghasilkan kuprum 2 nitrat dan air. Okey, cuba kita lihat macam mana nak buat persamaan ini. Okey, HNO3 tambah CuO menghasilkan, okey, kat sini kita ada H plus dengan NO3 minus. Sini ada Cu2 plus dengan O2 minus. Ini kalau kita pecahkan dia kepada ion ya. Okey, so NO3 minus akan bertindak balas dengan kuprum. So dia akan jadi kuprum nitrat. So macam yang saya pernah ajar sebelum ni, NO3 minus logam kita letak kat depan Cu2 plus. 2 plus. So 2 akan dapat kat sini, ni akan dapat 1. So dia akan jadi CuNO3 2. Okey, so dia akan dapat kat sini CuNO3 2. Okey, tambah, so kat sini kita ada H dengan O. Hidrogen bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan air, H2O. Okey, kemudian barulah kita seimbangkan persamaan ini. Okey, Cu ada 1, NO3 ada 2. So NO3 ada 2, kita letak sini 2 lah. Okey, so H ada 2 dan H ada 2, O ada 1. So ini dia punya persamaan kimia tindak
balas. Okey, so nanti kita akan buktikan melalui eksperimen. Okey, yang kedua. Okey, diberi contoh kat sini. Asid sulfurik bertindak balas dengan logam reaktif. Contoh diberi ialah zinc. Okey, so akan dapat zinc sulfat dan gas hidrogen. Yang ni pun sama je, senang sahaja. Okey, H2SO4 tambah zinc menghasilkan, sini ada H+, ada SO4 2-, ada Zn2+. Okey, so Zn2+ akan bertindak balas dengan SO4 2-, so dia akan dapat zinc sulfat ZnSO4. Ni sama-sama 2 kan, so dia boleh cancel lah nanti. Okey, plus, so tinggal H sahaja kat sini kan, so dia akan jadi gas hidrogen, H2 gas. So dia akan dapat gas hidrogen. So H ada 2, SO4 ada 1, Zn ada 1. Okey, done. So ini adalah dia punya persamaan kimia. Okey, yang ketiga, kita nak lihat tindak balas antara asid dengan karbonat logam. Dia sebenarnya apa-apa asid saja. Ni contoh lah, ni contoh Okey, contohnya HCl bertindak balas dengan kalsium karbonat, CaCO3. Okey, kalsium karbonat ni dalam perkataan lainnya apa ni? Ketulan marmar pun ia juga. Okey, ketulan marmar tu ialah kalsium karbonat lah. Okey, so menghasilkan, so kita ada kat sini H+, Cl-, Ca2+, CO3 2-. Ion-ion ni semua awak kena hafal. Okey, sikit. So Cl- ni akan bertindak balas dengan Ca2+. So logam kita letak kat depan so dia jadi CaCl2. CaCl2 sebab 2 pergi sini kan. CaCl2 tambah ni dia punya garam lah. Okey, tadi saya dah cakap kalau ada karbonat mesti ada gas karbon dioksida, CO2 gas. CO2 ni datang daripada sini CO3 tu minus ni CO3. So sini CO3, so dia akan jadi CO2, so tinggal lagi satu O lah. Okey, tinggal lagi satu O, dia akan bertindak balas dengan H. So dia akan jadi air. H dia bertindak balas dengan oksigen, dia jadi air plus H2O. Barulah kita seimbangkan persamaan. Okey, Ca ada 1, Cl ada 2. Sebab Cl ada 2, kita letak sini 2. Okey, CO2 datang daripada sini. Okey, dan H ada 2. Okey, H ada 2. O lagi 1 daripada sini tadi. Okey, so persamaan ini adalah persamaan yang seimbang. Baik, sekarang kita nak tengok eksperimen pula. Okey, so daripada 3 sifat kimia tadi, kita lihat eksperimen. Okey, so ada 3 eksperimen lah di sini. Okey, so yang pertama ialah tindak balas antara asid dengan base. Okey, so digunakan kat sini ialah dia punya base dia ialah kuprum 2 oksida, CuO. Ni untuk ketiga-tiga eksperimen dia guna serbuk zinc. Okey, bahan-bahan ini adalah bahan untuk semua eksperimen lah. Dia letak semua kat sini. Okey, so kita lihat dulu eksperimen yang pertama, iaitu tindak balas antara asid dengan base. Okey, so kita tengok prosedur. Dia kata tuangkan 20 cm3 asid sulfurik 1.0 mol per dm3. Ini ialah dia punya kepekatan ke dalam sebuah bikar. Kemudian hangatkan asid dengan menggunakan api yang kecil. So kita panaskan dia sedikit. Okey, selepas dah hangat, tambahkan serbuk kuprum 2 oksida dengan menggunakan spatula sedikit demi sedikit ke dalam asid dan kacau dengan rod kaca. Kemudian kita perhatikan perubahan yang berlaku pada serbuk kuprum 2 oksida yang bertindak balas dengan asid dan rekodkan pemerhatian pada larutan yang terhasil. So bila kita masukkan kuprum 2 sulfat, kuprum 2 oksida ke dalam asid sulfurik, nanti larutan tu akan jadi warna biru sebab ada ion kuprum. Ion kuprum ni akan menghasilkan warna biru. Okey. So tadi bila kita dah tambah tadi, so kita tengok dia terlarut kan. So teruskan menambah kuprum 2 oksida sehingga terdapat serbuk yang tidak larut. Sebab kita nak pastikan serbuk yang kita tambah tu adalah berlebihan untuk nak pastikan semua asid sulfurik itu telah bertindak balas dengan kuprum oksida. Sebab tu kita tambah dia secara berlebihan. Okey, so langkah yang kedua, selepas kita dah tambah tadi, turaskan serbuk kuprum 2 oksida yang berlebihan daripada campuran itu. Okey, so kita turaslah sebab lebih kan. Okey, next. Hasil turasan tadi, kita tuangkan hasil turasan ke dalam sebuah mangkuk penyejat dan panaskan hasil turasan tersebut hingga tinggal
1/3 daripada isi padu larutan asalnya. Okey. Inilah gambar dia. So kita dah turas tadi, kita ambil larutan ini, masukkan ke dalam mangkuk pijar, kemudian kita panaskan secara perlahan-lahan sehingga dia tinggal 1/3. Ini ialah untuk menghasilkan larutan tepu. Okey. So dalam ni ada larutan garam lah, sebab asid sulfurik tadi dah bertindak balas dengan kuprum oksida. Asid sulfurik bertindak balas dengan kuprum oksida. Dia kalau tindak balas dia jadi macam ni lah. Okey, H2SO4 bertindak balas dengan CuO. Sorry, ni tambah kan. Okey, so dia akan jadi Cu2 plus dengan SO4 tu minus, so dia jadi CuSO4 tambah H2O. So awak akan dapat garam ni lah, garam kuprum sulfat. Warna dia ialah warna biru. Sebab ada, kalau ada perkataan kuprum jadi warna biru. Okey. So awak akan dapat kuprum 2 sulfat. So kita sejatkan dia ni, kita panaskan dia sehingga tinggal larutan tepu ni untuk nak dapatkan garam tadilah, haplogaram. Okey, so selepas dia tinggal 1/3, apa yang kita buat? Kita akan biarkan larutan tepu yang terhasil itu menyejuk sehingga haplogaram terbentuk. So kita biarkan saja di atas meja biar dia sejuk sendiri. So nanti awak akan nampak ada haplogaram terbentuk pada dinding mangkuk pijar tu nanti. Okey, so last kali kita turaskan kandungan yang terdapat pada mangkuk penyejat untuk memperoleh haplogaram. Okey, so kita nak asingkan larutan yang masih tertinggal dengan haplogaram tadi. So kita turaskan dan keringkan haplogaram di antara 2 kertas turas. So kita ambil haplogaram yang terbentuk tadi, kita pad lah, kita keringkan dia di antara 2 kertas turas. Kemudian kita boleh perhatikan ciri-ciri fizikal haplogaram. So nanti awak akan nampak ciri-ciri haplogaram tu, dia nampak macam garam lah. Dia nampak seperti kristal. Okay. So nanti awak akan tengok dalam video eksperimen yang saya akan beri nanti. Okay, so perbincangan. Cuba kita tengok perbincangan ya. Apakah yang berlaku kepada serbuk kuprum 2 oksida yang ditambah ke dalam asid sulfurik? Okay, so serbuk kuprum 2 oksida akan larut di dalam asid sulfurik. Apakah warna larutan yang terhasil daripada tindak balas antara asid sulfurik dengan kuprum 2 oksida? Warna biru. Okey, tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara asid sulfurik dan kuprum 2 oksida. Tadi saya dah bagi. Dan daripada persamaan kimia yang ditulis di atas, lengkapkan persamaan perkataan berikut. So, asid plus base menghasilkan garam dan air. Okey. Nanti awak boleh jawab ya. Okey. Okey, kita tengok eksperimen yang kedua, iaitu tindak balas antara asid dengan logam reaktif pula. Okey, so kalau tadi dengan base, so sekarang dengan logam reaktif. So rancang prosedur untuk mengkaji tindak balas antara asid sulfurik dengan serbuk zinc. So ini kena buat prosedur sendiri. So sebenarnya guide dah ada pada eksperimen yang pertama tadilah. Okey, guide dah ada kat sini, so awak boleh tiru sahaja sebenarnya dan sesuaikan dengan eksperimen ini. Okey, so kalau tengok kat sini, mula-mula kita ada 20 cm3 asid hidroklorik yang panas. Okey, kemudian kita tambahkan dengan serbuk zinc. So dia sama je macam tadi. Okey, so kita boleh ubah suai daripada eksperimen yang pertama tadi. So tuangkan 20 cm3 asid hidroklorik 1.0 mol ke dalam sebuah bikar. Hangatkan asid dengan menggunakan api yang kecil. Kemudian tambah serbuk zinc. Okey. Yang kedua, tambahkan serbuk zinc dengan menggunakan spatula sedikit demi sedikit ke dalam asid. Kacaukan campuran itu dengan rod kaca. Perhatikan perubahan yang berlaku pada serbuk zinc yang bertindak balas dengan asid. Rekodkan pemerhatian pada larutan yang terhasil. Okey. Kemudian yang keempat. Masih juga sama. Teruskan menambah serbuk zinc sehingga terdapat serbuk yang tidak larut. Yang kelima, turaskan serbuk zinc yang berlebihan daripada campuran itu. Tuangkan hasil turasan ke dalam sebuah mangkuk penyejat dan panaskan hasil turasan itu
sehingga tinggal 1/3 daripada isi padu larutan asalnya. Biarkan larutan tepung yang terhasil itu menyejuk sehingga hablur garam terbentuk. Turaskan kandungan yang terdapat pada mangkuk penyejat untuk memperolehi hablur garam. Bilaskan hablur itu dengan sedikit air suling dan keringkan hablur garam di antara dua kertas turas. Yang ke-10, periksa ciri-ciri fizikal hablur garam itu dan rekod pemerhatian anda. Sama. Okey, eksperimen dia exactly sama. Cuma kita tukarkan, kita guna asid lain iaitu guna HCl dan kita tukar base tadi kepada logam. Okey. Baik. Kemudian dia ada tambahan Pastikan anda menjalankan ujian kimia seperti dalam rajah 6.20 ke atas gas yang terbebas. Okey, ini adalah eksperimen tambahan untuk uji kaji yang kedua ni sebab kita nak test gas yang terhasil. Kalau yang tadi tu menghasilkan gas karbon dioksida, menghasilkan air sahaja kan. Yang pertama tadi, yang A tadi menghasilkan air sahaja, so kita tak payah test lah. Tapi eksperimen yang kedua ni dia menghasilkan garam dan gas hidrogen kan. Okay, so garam kita dah buktikan dekat atas ni. Yang ni, eksperimen ni, so kita dapat hablur garam. Okay, so kita ada tambahan sedikit. So kita akan buat eksperimen tambahan, iaitu masukkan 5.0 cm3 asid hidroklorik 2.0 mol per dm3. Ini dia punya kepekatan ke dalam sebuah tabung uji. Masukkan serbuk zinc. Okey, kemudian dia akan berlaku tindak balas kat sini dan gelembung gas tidak berwarna akan terbebas. So nanti letakkan kayu uji bernyala pada mulut tabung uji. Bunyi pop akan terhasil. So awak akan dapat bunyi pop kat sini. Ini akan bunyi pop. Kita cakap bunyi pop. Okey, membuktikan kehadiran gas hidrogen. Okey, so tadi itu eksperimen yang kedua. Kita terus pergi kepada eksperimen yang ketiga, iaitu tindak balas antara asid dengan karbonat logam. So ni pun sama juga, dia suruh rancang sendiri prosedur untuk menjalankan aktiviti ini. Okey, sertakan langkah keselamatan dan langkah berjaga-jaga dalam prosedur anda dan bincangkan. Okey, pastikan ujian kimia ke atas gas yang terbebas. Okey, so macam mana nak buat eksperimen ni? Yang ni lain sikit lah. Okay, dia lebih simple sebenarnya. Okey, saya beri dia punya prosedur Nombor 1, sukat 5 cm3 asid nitrik 2.0 mol per dm3 dan masukkan ke dalam sebuah tabung uji. Yang kedua, masukkan air kapur ke dalam tabung uji yang lain. Okey, yang nombor 2. Yang ketiga, masukkan satu spatula ketulan kecil marmar ke dalam asid nitrik dan tutup dengan gabus dengan salur penghantar dan alirkan gas melalui salur penghantar ke dalam air kapur. Perhatikan perubahan pada warna air kapur. Okey, so tu je dia punya prosedur. Ada 4 je tadi kan. Okey, tambah lagi 1, rekodkan pemerhatian anda. Okey, so ada 5 lah dia punya prosedur tadi. Simple saja, just simple. Okey, so kita cuba tengok dia punya perbincangan. Apakah tujuan menggunakan ketulan kecil marmar yang berlebihan untuk bertindak balas dengan asid nitrik? Kenapa nak guna ketulan kecil marmar? Okey, supaya tindak balas boleh berlaku dengan kadar yang tinggi. Okey, kita ubah sikit. Supaya kadar tindak balas adalah tinggi. Okey, dan memastikan berlebihan ni, dan supaya dapat dipastikan supaya semua
asid nitrik telah bertindak balas dengan ketulan marmar. Awak ubahlah sikit saya punya ayat tadi tu berterabur kan. Okey, nombor 2. Bagaimanakah cara menyingkirkan ketulan marmar yang berlebihan daripada larutan garam yang terhasil? Oh, awak nak ambil dia punya larutan garam ni kan. Okey, turaskan macam mana tadi nak cakap? Turaskan larutan yang terhasil dengan kalsium karbonat yang berlebihan untuk mendapatkan larutan garam yang terhasil. Okey. Nombor 3, bagi tindak balas dalam aktiviti ini namakan garam yang terhasil. So kalau kat sini kita ada kalsium karbonat dengan asid nitrik. So dia akan bertindak balas menghasilkan kalsium nitrat. Okey, kalsium nitrat ni ialah gas tak ni ialah garam tak larut tau. So kalau garam tak larut ni okeylah, dia garam tak larut. Tak apalah. Okey. So nama garam ni ialah kalsium nitrat. CaNO3. Ca2 plus NO3. CaNO3 itulah dia nak nama kalsium nitrat nama dia ialah kalsium nitrat ataupun kalau dia punya formula ialah CaNO3 2. Okey. Namakan gas yang terbebas gas karbon dioksida. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara asid nitrik dengan ketulan marmar. Yang ni saya dah bagi tadi, awak just cubalah buat balik. So daripada persamaan kimia yang ditulis di atas, lengkapkan persamaan perkataan berikut. Okey, so asid tambah karbonat logam menghasilkan garam, gas karbon dioksida dan air. Okey. So dah habis 3